Pause. Ha? Okey. Terima kasih Farisha. Okay. Sebab cikgu dia buka awal dah. Pukul 4.30 tadi dah cikgu dah buka. 4.45. So 4.45 lagi cikgu dah buka dah. Tapi kalau cikgu rekod, nanti kalau kamu tengok balik, tak ada apa-apa lah yang nak tunjukkan. Okey. Jadi untuk yang ini, memang kamu kena faham apa yang berlaku. Okey. Untuk yang ini. So kalau ini adalah dia cakap titik yang pertama, kalau ini adalah titik yang pertama, daripada sini ke sini adalah 1 saat. Saat. Daripada sini ke sini adalah satu frekuensi. Satu frekuensi. Dari sini ke sini adalah satu detik, satu detik, sorry. 1 detik. Okey. 1 detik. Okey. Dan selalunya mesin titik dia mempunyai frekuensi 50 Hz. Okey. Apa maksud 50 Hz ni? Maksudnya mesin titik tu dia akan bergetar di kertas kamu ni pita kamu. Ini pita. Apa maksud 50 Hz ni? Maksudnya dia akan naik dan turun 50 kali. 50 kali dalam masa 1 saat. Okey. So dalam 50 saat, dalam 1 saat tu dia ini 50 kali. Okey. Jadi ini adalah 1 detik. Okey. 1 detik. Kalau kamu nak tahu berapa lama masa daripada sini ke sini, tips untuk kamu tahulah, tips untuk kamu jawab ni, pertama sekali ni kamu kena tahu berapa lama masa daripada titik yang pertama ke titik yang kedua. Okey? Tahu dulu. Berapa lama masa dari titik 1 ke titik 2. Okey, ini titik 1 lah. Ni titik 1. Okey, ni titik 2. Okey. Jadi berapa lama masa untuk ni sampai sini? Kamu boleh kira macam ni je. Masa dia adalah 1/50. Jadi kalau 1/50, maka dapatlah 0.025 saat. Betul. Nah, 0.02. 0.02. 0.02 saat. Okey. Jadi masa daripada sini ke sini, daripada titik 1 ke titik 2 adalah 0.02 saat. Okey. Jadi kalau dia cakap ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 titik. Maksudnya ada 9 selingan, ada 9 detik. Okey. Ni ada 10 titik. Maksudnya ada 9 detik. Kalau 9 detik, berapa lama masanya adalah 0.02 darab 9, maka dapatlah 0.18 saat. 0.18 saat ini adalah masa diambil daripada titik 1 ke titik 1.
titik 1 ke titik 10. Okey. Kalau dia cakap daripada sini ke sini adalah 5 meter, kalau daripada sini ke sini dalam masa 0.18 saat ni adalah 5 cm, jadi 5 cm dah bahagi dengan 0.18. Ini adalah kamu punya hal laju. Okey, hal laju. Kata 9 lah, 19 sikit. Kamu tak faham kan? Okey. So pertama sekalinya untuk kamu jawab soalan ni nanti, kalau kamu jumpa yang ni, kalau kamu nak faham lah, kalau kamu nak faham kan dengan mudah, pertama sekalinya kamu tahu dahulu berapa lama masa dari titik 1 ke titik 2. Itu je. Okey. So kalau kamu tahu berapa lama masa daripada titik 1 ke titik 2 ataupun 1 detik, maksudnya untuk ada 9 detik, okey, 9 detik tempoh dia adalah 0.18 saat lah. Dari sini ke sini 0.18 saat. Okey gitu. Kalau dia cakap berapa jauh dia berjalan, dia akan cakap berapa jauh dia jalan. Okey. Dia tak cakap berapa lama, dia akan cakap berapa jauh benda tu berjalan. Kereta ke objek ke kan, dia akan cakap berapa jauh objek itu berjalan. Okey, tapi ini adalah yang pita ni sebenarnya nak tunjuk masa saja. Masa je. So yang kat sini kamu kirakan masa. Bukan kira jarak tapi kirakan masa. Okey? Okey. Kalau kamu tak faham tak apalah, nanti SDM cikgu akan cuba explain dengan lebih baiklah. Okey. Alright, jadi hari ini kita akan sambung semula untuk topik genetik, secara khususnya adalah mutasi. Hari itu kita berhenti setakat mana mutasi kan? Hari itu kita berhenti setakat mutasi kan? Betul tak? Mutasi. Tapi cikgu lupa pula nak ambil gambar itu. Kan? Alright. So mutasi secara asasnya adalah perubahan. Sorry cikgu lupa Mutasi ini adalah perubahan spontan. Okay. Perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Okey. Pada gen dan kromosom. Okey. Dan apabila berlakunya perubahan rawak ni, perubahan spontan dan rawak ni, dia menyebabkan perubahan ciri. Okey. Menyebabkan perubahan ciri kepada anak. Okey. Anak. So basically ni lah. Okey. Terdapat dua jenis perubahan, terdapat dua jenis mutasi. Ingat lagi tak apakah dua jenis mutasi yang dimaksudkan?
Apa dua jenis mutasi yang dimaksudkan? Nurul ada salin nota cikgu kan? Apa? Apa dua jenis mutasi? Tak ingat? Okay. Bukan mutasi, mutasi. M-U-T-A-S-I. Okay. Ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Okay. Dua je, gen dan kromosom. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu, apakah contoh mutasi gen? Apa contoh mutasi gen? Bluter warna. Kan? Contoh penyakit lah, contoh penyakit. Actually lah, kalau bagi pendapat cikgu lah, mutasi ni sebenarnya bukan penyakit. Dia adalah macam mana cakap mutasi ni dia adalah sejenis perwarisan. Pewarisan lah kan, apa yang diturunkan secara genetiknya daripada ibu dan ayah kepada kita, itu adalah pewarisan genetik lah. Okay. So bagi cikgu, mutasi ni bukannya suatu penyakit, pendapat cikgu. Okay. Mutasi ni bukannya suatu penyakit. Sebab kalau dia adalah suatu penyakit, maka dia adalah sesuatu yang kita kena rawat. Okay. Kalau itu adalah penyakit, maka kita kena melakukan perawatan. Okay. Tetapi mutasi ni pula dia ada mutasi ni kita tak boleh rawat. Contohnya macam Down syndrome, albinisma kan? Albinisma, buta warna. Kita tak boleh nak rawat sebab benda tu dia akan hadap daripada dia hidup sampai dia mati. Okey, sampai dia meninggal lah. Okey. Jadi bagi cikgu, mutasi ni bukan penyakit. Contoh penyakit adalah contoh penyakit lah bagi cikgu kan. Demam kan. Sakit lutut, sakit belakang, ini adalah penyakit. Ataupun virus, itu adalah penyakit lah. Sebab COVID, ini adalah penyakit. Sebab kalau yang ini kita rawat, tak lama lepas tu kita sihat, kan? Tapi kalau macam albinisme, Down syndrome, macam mana kita nak rawat? Betul tak? Sebab dia lahir dengan benda tu. Dia lahir dengan benda tu. Cikgu ni macam doktor kan? Yelah, cikgu adalah sikit doktor. Doktor Strange orang cakap. Doktor pelik. Okay? Cikgu tak tahulah kalau kamu kalau kamu nak percaya ke tak kan. Up to you lah. Kalau apa tu poip? Poyo. Mana poyo? Yang poyo dulu Cikgu Adib. Cikgu Nas tak poyo. Okay. So kalau penyakit, taklah. Untuk mutasi ni, bukanlah. Tapi kalau buku kamu suruh cakap penyakit, penyakit lah. Tapi bagi cikgu sendiri, mutasi ni bukan penyakit. Tapi sebaliknya, Pak Cikgu ni suka nak pandang sesuatu seelok-eloknya dalam bentuk yang positif, kan? Kalau cikgu tengok ada orang dia cacat minda, cikgu tahu ni adalah orang yang mungkin akan pergi ke syurga nanti, berkemungkinan besar ke syurga nanti. Itu, kan? Sebab dia lahir macam tu, nak buat macam mana, kan? Tapi kalau penyakit ni kita boleh rawat, esok-esoknya hilanglah sakit tu. Kan? Okey. Contoh macam mutasi gen tadi adalah buta warna, albinisma, hemofilia. Okey, ini adalah contoh mutasi gen
contoh mutasi kromosom adalah Down syndrome, Klinefelter, Turner syndrome. Okey, ini adalah contoh mutasi kromosom. Dua je dan kemungkinan besar dalam exam kamu dia akan tanyalah. Dia akan tanya ni macam ni. Kemungkinan besar dia akan tanya macam ni, mutasi X, mutasi Y. Okey. Kemudian dia cakap ini sindrom Down. Kemudian sindrom Klinefelter. Klinefelter ke Klinefelter? Klinefelter kan? Klinefelter. Yang apa lagi? Turner syndrome. Mutasi Y pula dia bagi buta warna. Hemofilia. Albinisme. Jadi dia minta anda dia tanya soalan, dia tanya lepas tu dia tanya soalan, apakah X dan Y? So ini cakap mutasi X, ini cakap mutasi Y. Lepas tu dia tanya, apakah X dan Y? Jadi apa jawapan kamu? Itu ialah kan? So kalau dia tanya macam ni, X ni apa? X ni adalah kromosom. Okey. Ini adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom. Ini pula mutasi gen. Okey. Kemungkinan besar lah dia tanya macam tu kan. Kemudian dia tanya lagi, apakah beza antara mutasi kromosom dan mutasi gen? Dia tanya lagi, apakah beza antara mutasi kromosom dan mutasi gen? Macam mana kamu nak jawab? Dia tanya, apakah beza antara mutasi kromosom dan mutasi gen? Macam mana kamu nak jawab? So jawapan yang paling selamatnya adalah mutasi kromosom berlaku perubahan spontan dan rawak pada kromosom, manakala mutasi gen berlaku perubahan spontan dan rawak pada gen. Okay, itulah. Itu adalah jawapan yang paling selamat lah. Alright. Dan cikgu harap kamu baca sendiri juga mengenai ciri-ciri mutasi-mutasi yang telah disebutkan. Kalau buta warna ni apa kan? Buta warna ni kenapa, albinisme ni kenapa, apa yang menyebabkan, apakah itu albinisme, hemofilia ni apakah kesan buruk hemofilia, sindrom Down ni kenapa berlakunya sindrom Down, Klinefelter dia berlaku dekat jantina mana, lelaki ke perempuan, Turner syndrome berlaku dekat lelaki ke perempuan kan. Kamu baca sendiri itu Okay. Kemudian kita pergi kepada faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu satu sahaja faktor mutasi gen dan mutasi kromosom?
Mutagen. Mutagen. Boleh juga tak. Tapi mutagen kamu ada belajar ke mutagen? Cikgu tak tahu kalau kamu ada belajar mutagen pun tak. Kamu ada belajar istilah mutagen? Agen yang menyebabkan kamu jadi mutasi lah. Tapi itu selalunya dalam selalunya dalam ni apa tu? Kejuruteraan genetik. Okey, contoh faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. Actually mutagen tu apa-apa faktor yang kamu cakap ni ini pun semuanya adalah mutagen juga. Contoh macam sinaran radioaktif kan, sinaran radioaktif ataupun semula jadi. Semula jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Ataupun berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. Sama sangat jawapan ni. Kehamilan pada usia yang lewat kan. Apa lagi yang terunggu, sinar X, karsinogen. Yang macam-macam ni, yang itu yang kamu sebut tu adalah semuanya adalah faktor-faktor mutasi gen, okey, dan mutasi kromosom, okey. Apa lagi? Sama sekalinya yang kita tak boleh nak elak dan bukan silap kita. Okey. Iaitu pertama sekalinya adalah semula jadi. Tak tahu lah kalau bukan silap kita ataupun tak, sebab kita nanti sebagai seorang ibu dan ayah, kita yang bawa gen tersebut, okey, kita yang bawa gen tersebut. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan yang sihat, kita sentiasa makan benda-benda yang sihat, kita pun selalu bersenam, kan, kita jaga diri kita, kita tak merokok, kita tak terdedah dengan bahan-bahan yang menyebabkan kita sendiri ada mutasi. Jadi ini juga akan memberikan baka pula anak-anak yang tidak mempunyai mutasi jugalah. Okey, ini akan membawa kepada anak-anak kita yang tidak ada mutasi juga. Okey. Tapi kalau berlaku juga, itu wallahu alam lah. Okey, kita tak nak buat apa. Okey, semua jadi. Okey. Kita dah buat yang terbaik supaya anak kita tidak ada mutasi, tapi dapat juga anak yang ada mutasi, jadi itu kita memang tidak boleh nak kawal. Okey. Selain daripada itu, kehamilan lewat usia. Kehamilan pada usia yang lewat. Okey. Jadi kepada Awanda, Ezah, Nur Farisha, Nurul Naimi, cepat-cepatlah kahwin. Okey, taklah, tak ada apa pun. So okey, relax je. Cikgu tak pasti kalau pasal kehamilan pada usia yang lewat. Cikgu ada baca perempuan umur 35 still lagi boleh ada anak yang sihat. Perempuan umur 35 pun still lagi ada anak yang sihat. Even Rasulullah sendiri pun, Siti Khadijah dia pun ada anak, anak dia dengan Rasulullah lah. Di atas umur Khadijah 40 tahun kan. Tapi itu pun cikgu tak pasti juga. Sebab Khadijah tu dia ada yang cakap Khadijah ni dia kahwin dengan Nabi sebenarnya umur dia muda. Bukan yang 40 tahun seperti yang kita telah pelajari selama ni kan. Tetapi itu sebilangan ulama' je lah yang cakap. Dan rata-rata pandangan ulama' adalah Khadijah ni umur dia 40 tahun sewaktu Nabi umur 25 tahun. Mereka berkahwin. Jadi kalau betul umur Khadijah ni, Siti Khadijah umurnya 40 tahun dan ada 7 orang anak bersama Nabi,
Kan? Jadi tidak mustahil lah bagi kamu pun umur 40 tahun masih lagi boleh ada anak. Ada ke orang boleh mengandung umur 50? Bergantung kepada kesihatan wanita tersebut. Kamu tahu tak istilah ni? Tahu tak istilah ni? Menopause. Tahu tak? Jangan rasa diri muda sangat Tak adalah, muda lagi kamu, relax. Tahu? Menopause ni. Selagi perempuan ni, selagi dia belum menopause, selagi tu boleh je lagi, kilang buka lagi. Kan? Maksud cikgu, janganlah kamu rasa ni pula, janganlah kamu rasa pelik. Maksud cikgu adalah ada perempuan dia menopause awal tau. Ada perempuan dia boleh menopause awal. Seawal umur 40 tahun, 42, 43 dah menopause dah. Jadi lepas tu tak boleh ada anak. Masa cikgu kerja dulu, cikgu pernah kerja dengan satu company kesihatan ni dulu. Cikgu pernah jumpa ada perempuan tu dia umur 42 dah menopause dah. Dia dah menopause dah. Tetapi yang ajaibnya, ada juga bila dia try produk yang cikgu ajarkan masa tu, yang cikgu promotekan masa tu, dia umur 52 ke 53 ke, dia punya period datang balik. Dia punya period tu datang balik. Jadi bila period ni datang balik, dia punya menopause tu tak jadi. Faham tak? Maksudnya dia patutnya dah menopause lah, tapi dia punya menopause tu tak jadi pula. Tiba-tiba ada balik period. Jadi dia bergantung pada hormon lah. Menopause ni dia bergantung pada hormon. Okay? Kalau hormon tu tidak boleh membantu untuk menghasilkan ovum, jadi menopause lah jadinya. Tapi kalau still ada hormon perempuan tu yang membantu dalam penghasilan ovum, maka still ada telur, still lagi ada period. Itulah. Adalah produk kesihatan tu. Cikgu tak berani nak sebut kat sini. Tapi adalah produk kesihatan dia sihat je, bagus. Dia memang ada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Memang ada kelulusan apa semua. Produk daripada Jepun. Okay. Farisha tanya apa? Menopause tu apa? Menopause ni dia kalau perempuan tu dia stop period. Dia tak period dah. Menopause ni kalau perempuan tu dia tak period dah. Itu je. Itu menopause. Dan cikgu harap ada seorang lelaki ni, Ahmad Farian kan, ada seorang lelaki dalam kelas kamu ni. Cikgu harap tidak perlulah kamu rasa malu bila bercakap mengenai haid wanita. Okay, sebab ini adalah topik kesihatan. Tapi janganlah pula kamu open sangat dengan lelaki kan. Jangan pula, hari tu aku period kan, banyak darah keluar. Jangan pula cakap macam tu. Taklah. Maksud cikgu, kalau kita membincangkan secara educationnya, kita bincang secara profesionalnya, okay, tak perlu malu. Okay? Tak perlu malu. Sebab ini adalah berkaitan dengan kesihatan sendiri. Okay? Berkaitan dengan kesihatan sendiri. Right? Tapi janganlah open sangat kan. Okay? Cuma jangan malu. Okay? So kehamilan pada usia yang lewat juga ada kemungkinan untuk berlakunya mutasi. Okay? Tak bermaksud kalau hamil pada usia yang lewat ni kamu akan ada mutasi, anak kamu akan ada mutasi, tak. Tapi kehamilan pada usia yang lewat ni adalah faktor yang menyebabkan kebarangkalian berlakunya mutasi itu menjadi semakin tinggi. Okay? Yang ketiga, karsinogen. Karsinogen ni kamu tahu tak apa? Karsinogen. Karsinogen tahu tak apa? Karsinogen ni sebenarnya adalah ejen penyebab kanser. Okey. Karsinogen ni adalah penyebab kanser.
kanser. Apa contoh karsinogen? Contohnya macam rokok, kan? Lagi-lagi second hand smoke ni, itu lagi teruk lah dia punya kesan karsinogen dia. Apa lagi jenis karsinogen? Apa lagi? Pewarna, kan? Pewarna dalam makanan tu, artificial sweetener, ini adalah karsinogen. Okay? Ini adalah karsinogen. Jadi kalau kanser ni juga sebenarnya adalah sejenis mutasi. Okay? Kanser ni sebenarnya jenis mutasi. DNA kamu, dia kenapa kanser ni jenis mutasi adalah sebab DNA kamu dia dah set dah bentuk badan kamu macam mana luar dan dalam. Okey. Jadi kalau dalam kamu tu sepatutnya bentuk dalam badan kamu macam ni. Katakanlah ni adalah kamu punya hati. Ini kamu punya pankreas, kan? Macam mana bentuk pankreas? Saya lupa lah macam bentuk pankreas. Okey. Katakanlah ni kamu punya pankreas. Pankreas ni memang rupa dia macam daun sikit. Saya tak? Pankreas ni macam rupa daun sikit. Okay. Dan pankreas kamu ni sepatutnya rupa dia macam ni. Okay. Rupa dia macam ni. Tetapi DNA kamu yang menyebabkan pankreas kamu ni rupa dia macam ni. DNA kamu yang menyebabkan pankreas kamu ni rupa dia macam ni. Tetapi apabila berlakunya mutasi pada DNA pankreas kamu, contohnya macam kat sini, berlakunya mutasi. Sepatutnya tak ada mendalah ni, tiba-tiba ada pula mendalah ni, kan? Jadi ini yang menyebabkan pankreas kamu ni dia tiba-tiba ada sel baru. Ini. Tiba-tiba ada bentuk macam ni pula. Dan dia semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. So ini yang menyebabkan kanser pankreas. Okey. Start pada DNA. So tiba-tiba dia ada ni, tiba-tiba. Dia punya kata kunci ni adalah tiba-tiba. Tiba-tiba ada apa perubahan pada DNA ni yang menyebabkan berlakunya benda ni. Inilah sejenis mutasi. Inilah sejenis mutasi, okey. Tak nampak macam pankreas? Nampak. Yelah, mana cikgu nak lukis pankreas betul-betul, kan? Janganlah ajar cikgu, okey? So, kanser ni juga adalah sejenis mutasi, okey? Kalau mutasi ni ya, memang sejenis penyakit lah yang kamu boleh rawat. Tapi kalau DNA kamu tu still lagi macam tu, lambat laun dia akan datang balik. Semuanya, cuma bukan nak takutkan siapa-siapa bukan nak takutkan siapa-siapa Tapi kalau DNA kamu, kalau kamu adalah seorang yang pernah ada kanser, ada tak kat sini yang ada kanser ataupun ada kenalan yang ada kanser? Ada tak? Ahmad, Farihin, Awanda, Izzah, Farisha, Nurul Naimi, ada tak kenalan yang ada kanser? Ada? Nurul siapa yang ada kanser? Atau oh iya kan, betul juga, itu kan ada Nurul cerita kan. Okey, so kalau ada kanser ni, dia yang cakap kanser je. Maksudnya boleh tengok je. Oh, kanser je. Oh, bukan kanser. Oh, sorry lah cikgu tak faham lawak. Kadang-kadang lawak ni dia lucu kalau kita kalau kita tak faham lawaknya. Tak adalah, tak ada. Okey. Batu karang tu kanser ke? Bukan, batu karang tu bukan kanser. Batu karang itu adalah pengumpulan kristal.
oleh pundi kencing. Pundi kencing tu dia tak fungsi dengan baik, jadi dia kumpul urin tu, dia kumpul air kencing tu dekat pundi, dan air kencing tu dia tak boleh nak keluar. Bila dia tak boleh nak keluar, dia mengeras. Dia mengeras kat pundi tu. Bila dia mengeras, itu yang jadi batu karang. Okay. Tapi dia bukan sejenis kanser lah. Jadi untuk mengelak kita ada batu karang ni, kita patutnya banyak minum air sejuk lah. Banyakkan minum air putih lah. Banyak minum air mineral. Okay. Untuk mengelak karsinogen ni pula, kita elakkanlah makan benda-benda yang berkarsinogen ataupun larikanlah diri daripada orang yang hisap rokok. Itu. Okay. Alright, so karsinogen. Yang keempatnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet. Okay. So sinar ultraviolet yang membahayakan kepada kita satu sahaja, iaitu matahari. Matahari dia mengeluarkan sinar ultraviolet. Tapi nasib baik untuk kita, bumi dia dah menyediakan kepada kita lapisan ozon untuk mengelak sinar ultraviolet ni kena kepada kulit kita. Okay, itu fungsinya lapisan ozon, untuk mengelak kita daripada terkena sinar ultraviolet. Dia apa, lapisan ozon ni macam kita punya pelindung lah. Macam kita punya pelindung. Tapi masalahnya sekarang adalah ramai orang dia ramai orang lah. Okay. Kita punya lapisan ozon sekarang ni dia semakin menipis. Sebab apa semakin menipis? Sebab kita menggunakan gas CFC, klorofluorokarbon ni kan. Kita menggunakan dia dengan kadar yang banyak, kita melepaskan karbon dioksida yang banyak, kemudian kesan gas hijau, gas rumah hijau pula banyak berlaku di muka bumi ni. Jadi itu yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Bila lapisan ozon semakin menipis, sinar ultraviolet ni boleh kena kepada kulit kita, dan dalam masa yang lama dia akan menyebabkan kanser kulit kepada kita sendiri. Itu dia. Okay. Jadi berhati-hatilah kalau nak keluar tu, pastikan anda pakai sunscreen. Okay. Sebab dunia bukan macam dulu lah. Kalau dunia dulu sejuk, kurang kanser. Bila kurang kanser, jadi katanya orang sihat lah. Kemudian sinar X. Sinar X ni pun sebenarnya selamat. Sinar X ni, okay, selamat. Tapi hanyalah untuk setahun sekali saja. Setahun sekali ataupun 2 kali saja. Itu saja maksimum. Okay? Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu memang dia akan menghasilkan mutasi. Okey, yang cikgu tak lupa ambil gambar. Dan yang terakhir, radioaktif. Okey. Macam nuklear, apa-apalah. Nuklear lah most of the time. Okay? Sinaran radioaktif yang akan menghasilkan mutasi. Okay? So macam mana sinar X dan radioaktif ni menghasilkan mutasi? Actually sinar ultraviolet ni pun macam mana dia boleh menghasilkan mutasi? Dia macam ni. Okay. So ini adalah kita punya DNA. Ini DNA kita. So macam mana sinar ultraviolet ni dan macam mana sinar ultraviolet, sinar X dan radioaktif ni menghasilkan mutasi kepada kita? Apabila kamu kena faham dahulu, sinar ultraviolet, sinar X dan radioaktif ini adalah adalah suatu bentuk tenaga elektromagnet yang kita tak nampak, dan dia boleh masuk
ke dalam kulit kita dan kepada sel kita dan seterusnya kepada kita punya DNA. Okey, dia kecil je. Dia kecil, sangat kecil. Okey. Bahkan dia boleh jadi lebih kecil daripada kita punya DNA. Okey. Dan apa yang berlaku adalah dia akan serang kita punya DNA. Dia akan serang. So bila dia serang, dia kena kepada kita punya DNA ni, dia akan pecah. Dia akan pecah. Pecah ataupun lari. Patutnya ada, tapi bila dia serang, dia pecah ataupun lari. Kemudian bukan situ sajalah, dia banyak lagi kan. Ni pun dia akan serang. Ni pun dia akan serang. Jadi kita punya DNA ni bentuknya tak sama dah macam yang kita macam yang sepatutnya. Okay, so bila dia tak sama dengan apa yang sepatutnya, inilah yang menyebabkan mutasi. Okay. Okay. Dan juga penyakit gangguan jet. Contohnya macam hemofilia. Dia adalah kegagalan pembekuan darah pada luka. Tak apa kot. Okey. Okey, faham ni So ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom Sinar X tu dapat daripada mana? Daripada X-ray lah. Daripada doktor-doktor tu yang kita pergi tu. Jadi sinar X ni pun dia digunakan juga dalam dekat kapal terbang pula kan. Terminal kapal terbang kat KLIA. Kat KLIA 1, KLIA 2 kan dia ada check bag kan. Itu pun pakai sinar X juga. Kilang, kalau kilang cikgu tak tahu kalau ada tak kilang yang pakai sinar X. Sebenarnya tak ada kot. Macam redundant juga, tak ada function juga dia nak pakai sinar X. Okey. Penyakit gangguan gen dan perwarisan. So, penyakit gangguan gen ni contoh yang macam hemofilia sebenarnya boleh diwariskan kepada anak kita. Okey, sebab tu penting untuk kamu cek dahulu dengan pasangan kamu nanti mengenai sekiranya jika dia adalah seorang pembawa hemofilia ataupun bukan hemofilia sahajalah, ada lagi penyakit gangguan gen yang lain. Apa lagi? Okey, contohnya macam anemia, diabetes, Down syndrome,
Klinefelter. Ini adalah contoh penyakit gangguan gen. Okey. Okay. So macam mana dia berlaku? Dia berlaku hasil daripada allele resesif yang membawa penyakit. Okey, yang terdapat pada kromosom X. Okey. Contoh itu betul saya nak kuliah Contoh hemofilia. Jadi kamu tahu kan maksudnya kan? Resesif membawa penyakit hemofilia. Okey. Okey, check. So penyakit hemofilia ni datang daripada allele resesif pada kromosom X. Okey. Resesif pada kromosom X. Dia kalau kita nak check sama ada kita ada hemofilia ataupun tidak, kita check pada kromosom X kita. Okey. So yang ini yang akan membawa yang akan menjadi pewarisan lah, yang akan diwarisi oleh anak kita nanti. So kalau kita ada allele resesif hemofilia ni, kalau kita ada allele resesif hemofilia ni, maka kemungkinan besar anak kita pun ada juga nanti penyakit hemofilia. Okey. Jadi kalau tiada allele resesif ni, kalau tiada allele resesif pada kromosom X ni, maka tak adalah. Maka tiadalah penyakit gangguan gen. Okey, ada semua dia bergantung pada sama ada kromosom X kita ada ataupun tak allele resesif. Okey, cikgu lukiskan macam mana bentuk dia. Kamu ada kenal tak siapa-siapa yang ada hemofilia ataupun penyakit gangguan gen? Ada tak kamu kenal siapa-siapa yang ada Down syndrome ke,
Tena ke ada tak kenal siapa-siapa? Tapi yang cikgu perasan kan, tak ramailah orang Malaysia yang ada Down syndrome. Bukan cikgu minta lah kan, bukan cikgu minta. Tapi yang cikgu perasan lah, tak ramai orang Malaysia yang ada Down syndrome. Perasan tak? Kat sekolah ada Izzah? Berapa orang? Seorang? Seorang je. Itulah. Cikgu sendiri pernah nampak orang Down syndrome masa cikgu kerja yang cikgu cakap tadi tu. Dengan harapan dia nak anak dia yang Down syndrome tu sembuh. Tapi itulah sorry to say lah, memang bukan cikgu nak berbunyi kejam, tapi Down syndrome ni dia bukannya sesuatu yang kita boleh ubat. Okay, sebab dia adalah dia genetik, asalnya pada genetik. Genetik dia. Kalau boleh diubah genetik dia, tidak ada masalah. Tapi kalau tak boleh nak ubah genetik tu, nak buat macam mana kan? Bagilah ubah macam mana pun, dia tak akan boleh ubah juga. Yang kita boleh buat adalah kita sayangkan dia seperti mana kita sayang seorang manusia biasa. Sebab dia adalah insan istimewa. Okay? Dan percayalah itu bukannya sesuatu yang buruk untuk dikatakan sebenarnya. Untung lagi dia daripada kita, kan? Kita ni tak tahu lagi kita ni masuk syurga ke masuk neraka kan. Dia tu dah confirm masuk syurga. Kan? Kan best. Siapa ada tak ingat tak yang kes Bella dulu? Bella nama dia. Yang kena dera tu. Kesannya kan? Ingat tak kes Justice for Bella? Tahu tak? Tak tahu. Ini mungkin sedikit grafik Ni. Justice for Bella ni tak tahu. Bella ni kalau tengok muka dia memang muka macam ada Down syndrome juga. Saya rasa memang dia ada Down syndrome ni. Tapi sebab ni memang wajah-wajah Down syndrome ni. Tahu? Tak tahu? Pernah dengar? So, apa yang berlaku adalah dia ni dijaga oleh seseorang, tapi orang yang jaga dia tu dia dera pula. Itu aja. Cikgu tak tahu lah dia punya kisah sebenar macam mana, tapi yang pastinya dia kena dera. Dan tengok dia punya kesan melecur kat badan dia kan. Sampai melecur badan dia, kesan dia. Sebab orang tu dia tak anggap dia ni manusia kot. Itu lah. Jadi bila dia tak anggap Bella ni sebagai seorang manusia, macam bukan manusia, jadi dia dera pun tak ada rasa bersalah. Allah, saya tengok pun kesian tu Bella tu. Kan? Orang cakap dia yang langgar pula. Bukan langgar. Langgar apa? Bukannya kena langgar. Tahu lah, saya pun tahu. Tapi lalas dia macam ada kaitan dengan politik sikit lah. Kalau politik tu cikgu tak kisah lah, kan? Biarlah. Tapi janganlah sampai Bella ni orang tak tahu kan. Sampai kes tu kita lupa. Sentiasalah pada dalam ingatan kita supaya kita sendiri pun boleh pelajari daripada apa yang berlaku. Jangan percayakan sangat orang. Terutama sekali kalau kamu nanti dah ada anak, jangan percayakan sangat orang untuk jaga anak kamu. Jagalah anak sendiri. Betul, jagalah sendiri anak kamu. Okey, jagalah sendiri anak. Biarpun busy, cuba dahulu jaga anak sendiri.
daripada biarkan anak kamu dijaga oleh orang lain. Memang cikgu cakap senang kan? Memang cikgu cakap mudah, tapi sebenarnya kalau mak ayah ni sendiri yang jaga anak dia, dia punya kesan tu kepada anak tu jauh tau dengan kalau kita biarkan anak tu dijaga oleh orang lain. Kita boleh pantau dia, kita boleh bersama dengan dia, spend masa dengan dia. So most of the time dunia kita adalah dunia dia adalah kita. Itu. Nantilah kalau kamu dah ada anak, cikgu pun tak ada anak lagi. Kan? Supaya peringatan kepada diri sendiri jugalah. Sebab kita tak nak benda ni berlaku. Kesian betul tau cikgu tengok si Bella tu. Dah lah dalam syndrome kan. Istimewa tu. Okay. Alright, so macam mana kes ni, Alert Recessive ni boleh menyebabkan penyakit gangguan gen. Macam mana Alert Recessive ni boleh menyebabkan penyakit gangguan gen. Okay. So kalau kita ingat lagi Mendeleev punya Mendeleev punya pewarisan tu, carta pewarisan tu, apa nama dia? Mendeleev kan? Gregor Mendel. Mendel punya cara untuk mengetahui sama ada apa yang nak diwariskan tu kan. Genotype, phenotype kan. Okay. So kalau ayah dia mempunyai phenotype normal, ibu dia pula mempunyai phenotype pembawa hemofilia. Okay. Kan? Ni cikgu harap kamu boleh ingat phenotype. Okay. Ni ayah, ibu. Phenotype ayah adalah normal. Tapi ibu dia pula adalah pembawa hemofilia lah. Pembawa hemofilia ni lah Genotype ayah adalah XY. Kan? Lelaki kan? Genotype ayah adalah XY. Manakala kalau ibu ni pembawa hemofilia ni, dia punya genotype adalah XR. R ni maksudnya pembawa lah, sepatutnya XX saja. Okay, sepatutnya dia XX saja. Kalau dia normal dia XX saja. Tapi kalau dia carrier, pembawa, XXR. Okay. Dan ini boleh digunakan untuk setiap untuk kebanyakan penyakit gangguan gen. Okay. Pewarisan penyakit gangguan gen. Okay. Jadi apabila kedua-dua ini ada anak, so untuk ayah dia akan menghasilkan gamet X dengan Y, manakala ibu pula dia akan menghasilkan gamet X dengan XR. Okey. X dengan XR. Okey. Jadi apabila gamet ini bersenyawa, maka dia akan membentuk kalau ni dengan ini akan dapat anak perempuan, dan X dengan X anak perempuan. X dengan XR juga anak perempuan. X dengan Y anak lelaki. Dan X dengan RY juga anak lelaki. Juga anak lelaki. Alright. So, untuk keempat-empat jenis anak ni, untuk kemungkinan 4 jenis anak ni, ada 2 sahaja yang normal. Yang mana normal? Yang ini normal. Anak perempuan ni anak perempuan yang normal. Ini juga anak lelaki yang normal. Tetapi untuk XXR ni, ini adalah anak perempuan yang pembawa. So, ini adalah pembawa hemofilia.
Dia tak ada hemofilia tapi dia pembawa hemofilia. Okey. Tetapi lelaki ni, anak lelaki ni, kalau dapat anak lelaki yang membawa allele recessive hemofilia ni, maka dia akan ada hemofilia. Kalau anak perempuan tak, anak lelaki saja yang ada penyakit hemofilia. Okey, tapi anak perempuan tu dia akan jadi pembawa. Jadi kalau ni nanti yang anak perempuan yang XXR ni, dia kahwin lagi dengan orang lain, jadi anak dia pun akan dapat kemungkinan yang sama. Tapi kalau dia kahwin dengan seseorang yang ada hemofilia, jadi kemungkinan untuk anak dia nanti dapat hemofilia menjadi lebih tinggi. Bukan menjadi lebih tinggi. Memang anak dia akan dapat memang anak dia akan ada hemofilia. Okey. Kalau pembawa ni, perempuan yang membawa penyakit hemofilia ni, dengan dikahwin dengan orang yang memang ada hemofilia, dapat anak, confirm anak dia akan ada hemofilia. Confirm anak dia akan ada hemofilia. Okey. Okey. Katakanlah kalau bapa dia ada hemofilia. Katakanlah bapa dia ada hemofilia. Phenotype dia hemofilia. Okey. Hemofilia ni dia ada dekat kromosom X sahaja. Merah kan. Ini ada dekat kromosom X sahaja. Okay. So kalau ni dengan X ni juga ada XXR, ni dan ni macam ni juga. Ni dengan ni. Oh, seorang yang seorang sahaja yang normal. Ni dengan ni sama. So ini adalah macam ni jadi kes dia. Bukan confirm ada hemofilia. Tetapi untuk 3 kes, untuk satu kes sahaja, anak yang normal, iaitu anak lelaki ya. Tapi kalau anak lelaki tu ada kalau anak lelaki tu membawa allele recessive hemofilia ni, maka dia akan ada hemofilia. Okey. Jadi baik-baiklah. Kalau kamu dah kahwin nanti, pastikan kamu tahu dahulu pasangan kamu siapa. If okay, okey? Tak perlu nak berkira sangat pun sebenarnya dengan pasangan kamu, okey? Maksud cikgu adalah kamu jangan fikirkan sayang dia sahaja. Fikirkan juga kalau nanti di masa hadapan adakah anak, kalau kamu punya pasangan ada hemofilia kan. Fikirkan di masa hadapan nanti adakah bagus untuk anak kamu berdua nanti ada hemofilia? Adakah bagus ataupun adakah kamu bersedia untuk hadapi satu kehidupan yang mungkin akan membelanjakan banyak kos pada diri kamu? Kamu kena fikir begitu, okey? So cikgu ada tak salah sebenarnya kalau kamu nak kahwin dengan orang yang ada penyakit, tak salah. Cikgu tak cakap salah, okey? Tapi kalau kamu betul-betul sayang dia dan kamu betul-betul nak hidup semati dengan dia, kamu sanggup sayang dia walau apa pun yang berlaku, maka kahwinlah kamu dengan dia. Okey? Cek gitu. So bukan setakat kita belajar sains hari ini, tapi kita belajar pasal cinta juga. Cek. Alright. So ada 2 kaedah untuk mengesan penyakit gangguan gen, iaitu kaedah amniocentesis dengan kaedah karyotype. Okey. Kaedah amniocentesis dengan kaedah karyotype. Sekejap ambil gambar dulu.
Okey, sebelum kita teruskan, kita take 5 dulu, boleh? Sampai pukul 6.30. Boleh kita take 5 dulu? Ya, asyik bebel cikgu ni. Aduh, tak ada berhenti ke? Okay, take 5 dulu Right. Okey dah? Ya, cikgu tahu aku ambil gambar. Sekejap pos satu sen gambar. Alright. So ada dua kaedah untuk mengesan penyakit gen. Ni kalau kamu semua kahwin, kamu buatlah dulu kaedah ni Iaitu amniocentesis dengan kaedah karyotype. Okey? Masih ada ni.
Okey. Ini dua kaedah untuk mengesan penyakit gangguan gen. Okey, supaya kita boleh elak benda ni berlaku. Kaedah yang pertama adalah kaedah amniocentesis. Amniocentesis. Okey. Kaedah amniocentesis ni apabila jarum tu dia mula-mula dimasukkan pada bahagian ibu dimasukkan pada bahagian ibu, kemudian ada bendalai amnion yang mengandungi sel fetus ni diekstrak keluar. Okey, diekstrak keluar. So bendalai ni diambil untuk dikaji lah. Okay, untuk dikaji. Cikgu lupa pula macam ni. Cikgu cakap buku teks. Apa yang sakit? Apa yang sakit, apa yang seram? Oh, bila cucuk tu. Yalah. Itu dia buat dekat ni ke? Dia buat dekat ibu je lah. So kat lelaki tak. Okey, amniocentesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Pada mulanya kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi untuk memastikan kedudukan fetus yang selamat. Okey. So mula-mula jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Bendalai amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar. Bendalai amnion ini kemudiannya dilemparkan untuk mengasingkan bendalai amnion dan sel fetus kemudian diemparkan. Sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan karyotype. Oh, okey. Cucuk ibu tu dia sedut bendalai amnion tu, pas dia sedut bendalai amnion tu, dia biarkan bendalai amnion tu dengan bendalai amnion tu lah dia nak mengkaji karyotype anak tu. Okey. Dia nak mengkaji karyotype anak tu, tapi itu untuk mengetahui sama ada anak tu dah ada ataupun tidaklah benda tu, penyakit gangguan gen ni. Okey. So ni adalah untuk kaedah untuk tahu awal lah. Okay. So pertama sekalinya jarum dicucuk jarum dimasukkan dengan hati-hati melalui bahagian abdomen ibu. Pertama sekalinya jarum dimasukkan ke melalui abdomen ibu menembusi dinding uterus. Okay. So lepas masukkan melalui dinding nembusi dinding uterus,
So, bendali amion diekstrak keluar. Ya, dia bawa lah. Dia bawa, dia dah masukkan jarum, dia sedut bendali amion ni. So bendali amion ni pula diemparkan untuk mengasingkan bendali amion diemparkan untuk mengasingkan bendali amion dengan sel fetus. Okey, dia pentingnya sel fetus ni je. Okey. Dapat sel fetus ni, bila dapat dah sel fetus ni, jadi kita boleh tahulah anak tu punya karyotype macam mana. Sel fetus digunakan untuk mendapatkan karyotype. Okey. Yang first. Second pula, kaedah karyotype. So kaedah karyotype ni dia dimulakan dengan mengambil sel fetus ataupun tisu badan ni tadi. Jadi beberapa bahan kimia ditambah untuk merangsang mitosis. Okey. Inkubasi selama 2 atau 3 hari. Kemudian bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Okey. So metafasa adalah peringkat di mana kromosom tu dia bersusun kan, metafasa kan. Kromosom tu bersusun kat metafasa kan. Ke anafasa kromosom tersusun. Ingat tak ni? Dia ada profasa, ada metafasa, ada anafasa, ada telofasa. Profasa ini dia daripada kromosom yang macam berbenang tu, yang macam benang panjang, dia mengecil dan dia mengecil dan membentuk shape X tu. Kan? Itu adalah profasa, kan? Kemudian metafasa ni pula dia susun. Dia susun pada garis khatulistiwa, kan? Betul tak ni? Ke salah cikgu ni? Okey. Tapi dia hentikan setakat metafasa sahaja. Okay. Kemudian sel dipindah ke dalam tiub dan diemparkan untuk memekatkan sel. Sel dipindah ke dalam tiub yang baru yang berisi bahan penetap. Larutan daripada tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya kromosom lebih jelas. Slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Gambar mikroskop dipotong, slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk karyotype. Karyotype ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan
pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan jantung. So basically just gunakan karyotype lah. Okay. Amniocentesis ni pula untuk mendapatkan sel fetus. Bila dapatkan sel fetus ni dapat karyotype. Dapat karyotype, buat balik kaedah karyotype. Nah. Okay. Gambar kromosom disusun menjadi karyotype gambar karyotype dirujuk untuk menentukan sama mempunyai penyakit pembawa Yalah, saya asas macam itulah. Okey, tapi dia punya full proses tu kamu baca sendiri, okey? Dia punya full proses tu kamu baca sendiri. Dia mula ambil sel tisu ataupun ambil sel fetus ataupun tisu badan, letakkan bahan kimia untuk merangsang mitosis, inkubasi 2-3 hari, letak lagi bahan kimia untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Kemudian sel dipindah ke dalam tiub untuk memekatkan sel. Lepas tu tadi dipindah ke tiub yang baru yang berisi bahan penetap. Lepas diisi bahan penetap, lepas dipindahkan ke dalam tiub yang baru yang ada bahan penetap ni, larutan tu dipindah kepada tiub. Larutan tu dipindahkan ke atas slide mikroskop dan diletakkan pewarna. Letakkan pewarna tu pun dia tak ada apa-apa sangat, dia tak ada fungsi sangat. Bukan tak ada fungsi lah maksud cikgu. Dari segi proses ni dia tak ada fungsi. Cuma fungsi pewarna ni adalah untuk kita boleh lihat kromosom tu dengan lebih jelas. Slide diperhatikan di bawah mikroskop dan bila dah diperhatikan bawah mikroskop, diambilkan gambar satu persatu dan disusun semua kromosom tersebut. Bila disusun semua, baru tengok karyotype dia bentuk macam mana. Itu. Kalau bentuk dia ada penyakit pembawa gen, so adalah tu. Okay, macam LL tadi kan. Contoh macam LL tadi kan. Mula dia mungkin macam ni lah. Mungkin kalau orang biasa,
ada 22 1, 2 sampai 22. Ni pula dia. So yang X dengan Y tu ni kata yang lelaki benar. Tiba-tiba pula bila tengok karyotype ni ada. Macam tu. Ni. Yang kecil ni. Kecil ni. Ni penyakit pembawa jet. Bukan penyakit pembawa jet lah. Ni adalah allele. Allele resesif. Allele bukan sini Yang merah kecil ni. Nampak tak yang merah kecil ni? Allele resesif penyakit pembawa jet. Okey. Ini caranya untuk dia tahulah sama ada kamu ada penyakit pembawa jet ataupun tidak. Banyak pula proses dia kan. Okey. Kalau orang biasa tak ada benda ni, yang merah ni kecil ni. Tapi kalau orang yang ada penyakit, mungkin carilah apa dia. Okey. Okey, tunggu kejap cikgu nak minum air sekejap. Boleh minum air sekejap? Boleh tak? Pergilah minum juga dulu. Sekejap Okey. Right. Sambung semula.
Kita ada lagi 25 minit. So cikgu nak gunakan masa ini untuk kita buat kuis, boleh tak? Boleh tak ni? Kita buat kuis 15 soalan. Jangan risau, setakat yang kamu telah belajar dengan cikgu ni, semuanya ada keluar lah. Okay? Actually bukannya kuis ni bukan yang cikgu ajar tu sepenuhnya sebenarnya, tapi cukup sekadar sebagai revision. Kamu belum buat lagi kan kuis ni kan? Belum lagi kan? Kuis genetik belum lagi kan? Dengan cikgu lah. Okey. Sekejap. Okey. Pergi ke link tu, kita akan mulakan kuis lagi . Okey, semua dah masuk. Okey, yang dah masuk Zafrul, yang dah masuk Zaf, Farihin, Farisha, Asfa, Izzah, Nurul. Izzah, dah tak? Dah kan? Izzah dah. Siapa lagi belum? Awanda. Cikgu mulakan boleh? Cikgu mulakan ya. Okey. Cikgu mulakan Awanda. Allahu. Okey, tak apa, sempat je. Nak cikgu tunjuk leaderboard tak? Ke tak payah? Tunjuklah .
Alright. Settle. Okey, nampaknya korang boleh jawab dengan baik. Boleh jawab dengan baik rata-rata lah. Izzah salah satu je. Satu. Izzah satu. Alisha pun salah satu. Asfa juga salah satu ya. Nurul 2. Nurul 3. Zaf 3. Farihin 1, 2. 3, 4. Okey. Boleh Okey. Okey, macam mana kuis tadi? Senang tak? Macam mana kuis? Senang ke susah? Okey lah. Senang Okey. Itu je lah yang apa? Nanti kita buat kuis bertulis pula Alright, so itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Cikgu tamatkan 5 minit awal boleh? Nanti untuk kelas kita yang seterusnya kita bincang jawapan-jawapan. Taklah semualah tak semualah. Nanti kita bincang yang banyak buat salah lah Okey, so itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ambil gambar apa? Belakang ni? Nanti cikgu ambil gambar. Bagus ni. Okey, bye. Terima kasih. Bye-bye.